Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat ilahi dapat lagi kita bersama dalam slot bacaan hadis, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah kita dapat lagi bersama, dapat lagi kita bersiaran langsung dalam slot bacaan hadis. Okey, syukur Alhamdulillah, barakallahu fik. Okey, selamat datang, saya ucapkan ahlan wa sahlan. Jemput masuk, silakan masuk insya-Allah dalam slot bacaan hadis kita tengah hari ini. Okey. Baik. Alhamdulillah, hari ini dah masuk bulan 8. Rasa sekejap je 2021 dah masuk bulan 8 insya-Allah. Okey. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Cik Elsa, Kak Amuna, Encik Hariman, insyaAllah. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, insyaAllah. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk, jemput masuk, insyaAllah. Okey. Moga-moga semua berada dalam keadaan sihat walafiat hari ini. InsyaAllah sihat. Okey, mudah-mudahan hari Isnin. Okey, hari Isnin, hari Minggu baru. Moga semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Moga-moga Allah sentiasa lindungi kita, insyaAllah. Okey. Baik. Yang dah hadir, saya ucapkan syabas, saya ucapkan terima kasih. Okey, tahniah yang dah hadir. Silakan masuk insya-Allah. Dan seperti biasa, jangan lupa boleh tolong saya pakat-pakat kita tekan button share. InsyaAllah kita nak share kan live ini, kita nak sebar kebaikan insya-Allah. Okey. Alhamdulillah. Sihat Kak Saudah, insyaAllah. Okey, saya sihat insyaAllah. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari kepada semua yang dah hadir, insyaAllah. Okey, syabas yang dah hadir dalam slot bacaan hadis hari ini. Baik, hari ini sebelum kita memulakan slot bacaan hadis kita, slot hari ini, boleh tak kita nak zikir sama-sama? Kita nak zikir sama-sama, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan kita berzikir, hati kita lebih tenang. Boleh? Kita nak zikir yang ni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kita nak zikir sama-sama, boleh? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Boleh? Kita nak zikir itu sebanyak 7 kali, insyaAllah. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan, kita tunggu sahabat yang lain masuk. Jom kita zikir sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Ahlan wa sahlan, jemput masuk. Okey, yang memberi salam. Baik. Okey, jangan lupa tekan button share, boleh? Kita nak sebar, kita nak pakat-pakat sebarkan kebaikan. Kita nak lipat kali gandakan pahala kita, insyaAllah. Okey, jom kita zikir sama-sama 7 kali. Boleh? Okey. 1, 2, 3. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar.
Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Okey, terbaik. Baik, mudah-mudahan dengan kita berzikir, hati kita lebih tenang. InsyaAllah, okey. Mudah-mudahan Allah selesaikan segala urusan kita. Allah permudahkan segala urusan kita hari ini, insya-Allah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam, insya-Allah. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, silakan masuk yang dah hadir. Baik. InsyaAllah kita baca hadis, insyaAllah kita niat kerana Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kita baca hadis, tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, supaya kita boleh beramal, supaya kita boleh ambil pengajaran, tak banyak tapi sikit pun tak apa, insyaAllah. Okay. Banyak minum air hangat ya ke? Okey, baik, jom kita mulakan dengan bacaan hadis kita hari ini. Baik, tajuk kita hari ini ialah ketinggian darjat dalam syurga kerana Al-Quran. Okey, tajuk hadis kita ketinggian darjat dalam syurga kerana Al-Quran. Kan syurga ada berperingkat. Okey, syurga ada darjat-darjat dia. Jadi kita nak tengok setiap darjat tu macam mana, dan kita nak tingkatkan darjat dalam syurga itu dengan Al-Quran. Okey, insya-Allah kita tengok sekejap lagi isi-isi dia. Baik. Okey, boleh komen? Cuba komen suara saya jelas. InsyaAllah suara saya jelas, gambaran saya jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang dah hadir. Okey, silakan masuk, insyaAllah. Ahlan wa sahlan. Okey. Baik, saya pusing kamera. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah kalau jelas. Okey. Baik. Saya setting sekejap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Ahlan wa sahlan, silakan masuk. Saya ucapkan selamat tengah hari. Okey, selamat tengah hari. Salam hari Isnin. Okey, insyaAllah. Okey, jom kita tengok sama-sama hadis hari ini. Okey, ketinggian darjat dalam syurga kerana Al-Quran. Kita nak tingkatkan darjat kita. Kan di dalam syurga, insya-Allah. Kita tengok macam mana kita boleh tingkatkan darjat kita dalam syurga. Jom sama-sama, insya-Allah. Okey, yang dah hadir, terima kasih, syabas saya ucapkan. Dan jangan lupa boleh tolong tekan button share. Kita pakat-pakat sebarkan kebaikan sama-sama, insyaAllah. Okey. Baik, hadis kita hari ini dalam 2 baris. Okey. Okey, muka surat 256. Okey, siapa yang ada kitab boleh buka 256. Okey. Yang tak ada boleh tak apa, kita share sama-sama, insyaAllah. Okey, jom kita baca hadis dahulu. Okey. An Abdillah bin Amri radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilaka inda akhiri ayatin
taqra'uha. Okey. Baik, muka surat 256. 256 insya-Allah. Okey. Tajuk kita tingkat darjat dalam syurga kerana Al-Quran. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Okey, yang dah hadir silakan masuk. Jemput masuk, ahlan wa sahlan. Insya-Allah sama-sama hari ini kita baca hadis, kita tengok hadis sama-sama. Apa isi pengisian hari ini? Okey. Baik, hadis yang kita baca tadi apa maksud dia? Maksud dia Sayyidina Abdullah bin Amri. Sayyidina Abdullah bin Amri radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa, baik, jadi hadis ini diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah tadi. Okey, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okey, jadi Nabi ada bersabda. Apa baginda bersabda? Pada hari pengadilan kelak, pada hari pengadilan kelak, maksudnya pada hari kiamat nanti, okey, akan dikatakan kepada orang Al-Quran. Okey, akan dikatakan kepada orang Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan tartil. Bacalah Al-Quran dengan tartil sebagaimana kamu telah membacanya di dunia, dan naiklah darjat demi darjat di dalam syurga. Okey, jadi Nabi bersabda di akhirat, di hari pengadilan nanti, okey, dikatakan, okey, orang-orang yang membaca Al-Quran ini, Nabi pesan, bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa maksud tartil? Bacalah Al-Quran dengan sempurna, dengan betul, dengan tersusun. Okey, macam mana kamu membaca Al-Quran di dunia? Okey, macam mana kamu membaca Al-Quran di dunia? InsyaAllah di akhirat nanti darjat kamu akan naik. Darjat demi darjat di dalam Al-Quran, di dalam syurga. Okey, InsyaAllah. Sesungguhnya tempat, iaitu sesungguhnya kedudukan kamu adalah pada ayat terakhir. Pada ayat terakhir yang kamu baca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Okey, ahlan wa sahlan. Silakan masuk dalam slot bacaan hadis kita hari ini. Okey, tajuk kita tingkat darjat dalam syurga kerana Al-Quran. Kita nak tingkatkan darjat kita dekat dalam syurga ni, dengan kita tingkatkan darjat dengan Al-Quran, InsyaAllah. Baik, jadi dalam hadis Nabi tadi, Nabi bersabda, bacalah Al-Quran di hari akhirat nanti, di hari pengadilan, nanti dikatakan, okey, orang-orang yang membaca Al-Quran. Jadi bacalah Al-Quran itu secara tartil, secara sempurna, secara tersusun. Okey. Sebab di akhirat nanti orang yang membaca Al-Quran ini, darjat dia makin lama makin naik. Makin lama makin naik, insya-Allah. Betul, terbaik Encik Muhammad Kushairi. Betul. Al-Quran panduan hidup manusia. Okey. Jom kita terus pergi kepada Syah Abdul Aziz. Okey, Syah Abdul Aziz dia menulis. Okey, Syah Abdul Aziz dia ada menulis dalam kitab tafsir. Okey, dia ada menulis dalam sebuah kitab bahawa tartil. Okey, dia ada terangkan apa itu maksud tartil. Tartil dari segi bahasa bermakna membaca dengan sebutan yang baik dan jelas. Okey, itulah maksud tartil. Baca Al-Quran dengan tartil. Maksudnya sebutan itu haruslah baik dan juga kena jelas. Sementara dari segi syarak,
Okey, kalau makna bahasa pendek dia, membaca dengan sebutan yang baik dan jelas. Kalau dari segi bahasa panjang dia, tartil itu apa? Bermakna membaca dengan mengikut beberapa peraturan tertentu di dalam di bawah ini. Okey, jom kita nak tengok macam mana yang dikatakan baca Al-Quran dengan tartil tu. Kita nak tingkatkan darjat kita ni dekat dalam syurga nanti. Okey. Kita nak tingkatkan darjat kita dalam syurga nanti. Jadi kita kena baca Al-Quran dengan tartil. Tapi macam mana nak baca Al-Quran dengan tartil? Jom kita tengok satu persatu. Yang pertama, menyebut huruf-huruf dengan betul. Yang ini huruf-huruf itu terdiri daripada makhraj yang sebenar. Okey, jadi yang pertama kita kena sebut huruf dengan betul. Kita kena sebut huruf dekat tempat makhraj yang betul. Contoh. Supaya contoh sebutan huruf ta. Tidak menjadi ta. Okey, huruf ta tebal. Ta, ti, tu. Kan? Jadi sempurna. Tebalkan huruf ta supaya dia tidak menjadi huruf ta. Ta, ti, tu. Okey. Jadi yang pertama kita kena betulkan sebutan huruf. Contoh dekat sini dia bagi huruf ta jangan tertukar dengan huruf ta. Okey? Dan huruf dad. Da, di, du. Dia supaya tidak tertukar, tidak sebut huruf za. Okey. Dan seterusnya. Okey, contoh huruf apa lagi? Huruf sa. Sa yang ada 3 gigi. Sa, si, su. Berbeza dengan huruf sa. Huruf sa yang mangkuk macam huruf ta tetapi ada 3 titik. Itu huruf sa. Keluarkan lidah sedikit. Jadi cara pertama untuk baca Al-Quran secara tartil, kita kena sebut huruf dengan betul. Baik, cara yang kedua. Kedua pula, memberhentikan bacaan dengan sempurna pada tempat waqaf yang betul. Okey, supaya sambungan atau penghabisan perkataan-perkataan tidak dilakukan pada tempat yang tidak sesuai. Okey, jadi tartil. Cara sempurna yang kedua iaitu kita kena berhenti. Kalau contoh ayat itu terlalu panjang, sampai kita tak cukup nafas, jadi kita berhenti. Pada tempat yang sempurna, yang betul. Okey, jadi kita tak boleh berhenti mana-mana tempat. Kita kena berhenti tempat yang sesuai kalau kita nak berhenti bacaan. Okey. Okey. Encik Ustazah, boleh kalau kita hafal ayat surah dalam Al-Quran tanpa guru, boleh ke hafal dulu nanti rujuk pada guru? Boleh. Boleh je Encik Kushairi. Contoh kalau kita nak hafal kan. Kalau kita nak hafal dulu pun boleh. Nanti lepas kita dah hafal, kita boleh rujuk dengan guru. Kita tasmid dengan guru tu. InsyaAllah. Okey, nanti guru tu dia akan perbaiki. Tapi kalau nak hafal dulu pun boleh. Okey. Baik. Kemudian, jom kita sambung. Kita tengok cara yang ketiga macam mana. Okey. Cara yang ketiga, menyebut baris-baris dengan sempurna. Baris apa? Iaitu baris hadapan, baris bawah ataupun baris atas. Kita sebut dia dengan jelas. Kalau huruf tu baris atas, kita sebut dengan jelas. Kalau baris bawah, sebut dengan jelas. Okey. Jadi cara yang ketiga untuk baca Al-Quran dengan sempurna, dengan jelas. Yang ketiga, kita kena tengok baris-baris pada huruf itu. Okey. Kemudian yang keempat dia kata apa? Dia bagi cara lagi. Yang keempat, menguatkan suara sedikit supaya lafaz-lafaz Al-Quran yang disebut oleh lidah dapat didengar oleh telinga dan
Dengan itu, lafaz Al-Quran tersebut akan memberi kesan kepada hati. Okey. Jadi, yang keempat dia kata, waktu kita baca Al-Quran, kita kuatkan sikit. Kuatkan sikit. Tak perlulah kuat macam jerit tu, okey. Tapi kita baca Al-Quran kuat supaya apa yang kita baca itu sampai ke telinga kita. Kita dengar bacaan kita tu, insya-Allah, okey. Sebab apa? Sebab lafaz Al-Quran yang kita baca ayat Al-Quran itu dia akan beri kesan kepada hati kita. Okey, insya-Allah. Jadi kemudian yang kelima bagaimana? Dia bagi cara yang kelima, bentukkan suara sehingga menjadi sayu. Okey, dan cepat memberi kesan kepada hati. Waktu kita baca Al-Quran, kita sayukan suara kita. Maksudnya suara yang lembut. Baca secara sayu, bentukkan suara itu secara lembut supaya dia boleh bagi kesan kepada hati kita. Okey. Suara yang sayu itu dia akan lebih cepat mempengaruhi hati. Dan juga mengatakan dan juga menguatkan dan menambahkan kesan kepada roh. Okey. Kemudian, okey, pakar-pakar perubatan. Ini daripada pakar-pakar perubatan. Mereka ada mengatakan kalau sesuatu daripada sesuatu ubat, kesan daripada sesuatu ubat itu dikehendaki sampai ke jantung. Maksudnya kalau ubat itu untuk sampai ke jantung, maka hendaklah diberi ubat yang telah dicampur dengan bau. Yang telah dicampur dengan bau yang wangi. Okey, sebab apa? Sebab apa? Kalbu cepat menarik bau yang wangi. Maksudnya dia perumpamaan kalau kita nak bagi sesuatu kesan dekat hati kita, sesuatu kesan dekat kalbu kita, jadi kita kena bagi dia minyak wangi. Maksudnya minyak wangi itu maksudnya suara. Contoh kalau kita tengok cerita sedih. Kita tengok cerita sedih, apa yang membuatkan kita sedih dengan cerita tu? Lagu dia kan. Cerita tu scene tengah sedih, digabungkan dengan lagu yang sedih. Bertambah-tambah sedih lah scene itu. Jadi sama juga dengan Al-Quran. Okay, sama juga dengan Al-Quran. Kalau kita nak sayu, kita nak sedih, kita nak terkesan dengan baca Al-Quran, kita bentukkan suara kita. Okay, baca dengan sayu je. Okay, insyaAllah. Kalau kita belajar Al-Quran dengan pen, pen Al-Quran tu ya. Boleh Kak Kamisa. Okay. Pen Al-Quran itu kita boleh dengar bacaan dia. Cuma lebih baik kita belajar dengan guru. Betul. Lepas baru kita berguru. Betul. Okey, bila kita belajar, kita berguru, insya-Allah sebutan-sebutan huruf kita lebih sempurna. Sebab kalau kita belajar dengan pen, takut kita tak tahu kat mana kesalahan kita. Tapi kalau untuk permulaan, kalau nak dengar bacaan, menggunakan pen Al-Quran tu boleh. Tak ada masalah, insyaAllah. Okey, kemudian kita tengok cara yang keenam. Yang keenam ialah tasydid. Apa itu tasydid? Iaitu menggandakan huruf dan mad, memanjangkan huruf. Hendaklah dizahirkan dengan sebaik-baiknya kerana ini menonjolkan keagungan Al-Quran dan menambahkan lagi kesan lafaz Al-Quran. Maksudnya kalau ada huruf mad, kalau ada huruf alif waw ya, kan fungsi huruf mad itu dia akan memanjangkan. Betul, kita nak panjang. Jadi kita kena betulkan. Kita kena baca dengan 2 harakat. Kalau hukum itu baca dengan 4-5 harakat, kita baca dengan 4-5 harakat. Okey, maksudnya di sini kita kena betulkan harakat di situ. Okey. Dan yang terakhir, dia kata tunaikanlah hak
ayat Al-Quran. Tunaikanlah hak ayat Al-Quran yang berkenan dengan azab dan ayat Al-Quran yang berkenaan rahmat. Berkenaan azab dan yang berkenaan dengan rahmat sebagaimana yang telah dinyatakan pada permulaan. Okey, maksudnya ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang berkaitan dengan azab, ayat-ayat yang berkaitan dengan rahmat. Okey, kita tengok insya-Allah. Jadi apabila 7 perkara yang kita dah baca sama-sama tadi, kalau kita beri perhatian, kita mendalami, okey, ketika baca Al-Quran, maka pembacaan itu akan dinamakan tartil. InsyaAllah, okey. 7 kalau kita buat waktu kita baca Al-Quran nanti, InsyaAllah bacaan Al-Quran kita akan tartil. Pembacaan Al-Quran kita telah mengikut peraturan. Okey. Baik. Kemudian tujuan dia, semua perkara itu hanyalah satu. Tujuan dia satu sahaja. Iaitu apa? Sebab kita nak mencapai kefahaman dan perhatian yang mendalam terhadap Al-Quran. Okey. Tujuan kita baca Al-Quran dengan tartil supaya kita nak faham, supaya nanti kita boleh tadabbur, kita boleh mendalami, insya-Allah. Okey. Kemudian Ummul Mukminin, Sayyidina Ummu Salamah. Okey, Sayyidina Ummu Salamah, dia ada tanya dekat Rasulullah tentang membaca Al-Quran. Okey, Sayyidina Ummul Salamah, dia tanya Rasulullah macam mana membaca Al-Quran, cara-cara membaca Al-Quran. Kemudian baginda jawab. Okey, baginda menjawab, menyempurnakan baris-baris huruf. Okey, nak sempurna, kita pertama sempurnakan baris-baris huruf, yakni menyebut setiap baris, sama ada baris di hadapan, baris di bawah, dan sempurna yang lain. Okey. Kemudian di samping itu setiap huruf itu disebut dengan jelas, satu demi satu. Kita jelaskan huruf itu. Kita betulkan setiap makhraj, tempat keluar huruf itu. Okey. Adalah dituntut supaya membaca Al-Quran dengan tartil walaupun seseorang itu tidak memahami maknanya. Okey. Jadi Nabi kata kita kena sempurnakan. Kita kena membaca Al-Quran itu dengan tartil. Okey, tak apa kalau kita baca Al-Quran kita tak memahami maknanya, tak apa. InsyaAllah itu kita boleh belajar, kan, sikit demi sikit. Tapi paling utama kita baca Al-Quran, kita baca dengan tartil. Okey. Kemudian ada pendapat para mutafsir. Okey, pendapat para pentafsir dan ulama. Okey. Mereka pendapat bacalah satu demi satu ayat Al-Quran dan naiklah tingkat demi tingkat di dalam syurga. Okey, ini adalah kerana dapat diketahui daripada banyak hadis bahawa tingkat-tingkat dalam syurga adalah sebanyak bilangan ayat Al-Quran. Okey, jadi ada para ulama, para pentafsir, mereka kata baca Al-Quran. Okey, setiap ayat Al-Quran itu kita akan naik setingkat demi setingkat, okey, di dalam syurga nanti, insya-Allah. Banyak mana tingkat dalam syurga, banyak itulah bilangan ayat Al-Quran. Okey. Oleh itu, tingkat seseorang di dalam syurga ditentukan oleh jumlah bilangan ayat Al-Quran yang telah dihafal dengan baik. Okey. Jadi maka seseorang yang menghafal seluruh Al-Quran akan berada pada tingkat yang paling tinggi di dalam syurga. Okey. Jadi ini dia kata orang yang menghafal. Tapi
walaupun kita tak menghafal kan, kita hafal sikit-sikit kan, ada surah macam surah-surah juzuk 30 ada yang kita hafal kan. Itu dah kira bagus. Kan usaha kita. Jadi setiap ayat Al-Quran yang kita baca itu insya-Allah dia akan tingkatkan darjat kita dalam syurga. InsyaAllah. Jadi maknanya hadis ini kalau kita nak tingkatkan darjat kita dalam syurga, kita baca Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari insyaAllah. Setiap hari kita baca Al-Quran, dalam syurga kita, darjat kita dalam syurga kita makin hari makin naik, makin hari makin naik. InsyaAllah kan. Okay, mudah-mudahan moga Allah nampak usaha kita. Kita nak baca Al-Quran ini kerana Allah Ta'ala. InsyaAllah. Okay. Jadi Alhamdulillah. Itulah hadis kita hari ini. Okay. Baca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran, kita dapat tingkatkan darjat kita. Dapat tingkatkan kita punya level. Okay, level dalam syurga nanti. Dengan membaca Al-Quran insyaAllah. Okay. Walaupun kita baca Al-Quran kan, tak faham dah sebenarnya surah ni cerita tentang apa kan. Tak apa, benda itu sikit-sikit kita boleh belajar. Tetapi yang penting kita kena baca Al-Quran dengan jelas. Kita kena betulkan sebutan, kita kena betul panjang pendek. InsyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita terus istiqamah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan Allah tingkatkan darjat kita di dalam syurga bersama dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita jadikan Al-Quran ini sahabat kita. Okay, BFF orang kata. Jadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita dapat syafaat di akhirat nanti insya-Allah. Okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih dan syabas tahniah saya ucapkan kepada yang dah bersama-sama hari ini. Okay, yang dah share juga saya ucapkan terima kasih insya-Allah. Okay. Sebelum saya akhiri untuk pendaftaran. Okay, pendaftaran kelas. Kami masih lagi membuka pendaftaran kelas. Okay, kita ada kelas asas. Pertama kita ada kelas asas, iaitu kelas yang bermula daripada alif bata. Bermula daripada untuk mengenal huruf alif bata, untuk mengenal panjang pendek. Okay, kita ada kelas asas. Yang kedua, kita ada kelas tajwid. Okay, kelas tajwid kita nak sempurnakan bacaan, kita nak memperkemaskan bacaan Al-Quran kita dengan belajar hukum-hukum tajwid insya-Allah. Dan juga kita ada kelas talaki. Kelas talaki maksudnya kelas yang baca Al-Quran bersama-sama dengan ustaz. Daripada juzuk 1 sampai juzuk 30 sampai khatam. Okey. Dan yang keempat kita ada kelas personal. Iaitu kelas individu, kelas 1 one to one. Okey, dengan guru insya-Allah. Okey. Jadi untuk pendaftaran boleh klik link di bawah. Okey, boleh klik pin komen di bawah. Daftar kelas alif bata atau individu, daftar mahir tajwid atau talaki juzuk 30 insya-Allah. Okey, mudah-mudahan boleh. Mudah-mudahan dengan usaha kita nak belajar Al-Quran, kita nak memperkemaskan bacaan Al-Quran, mudah-mudahan Allah nampak usaha kita. InsyaAllah. Baik, lagi sekali saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam slot bacaan hadis yang akan datang. InsyaAllah kita jumpa esok waktu yang sama 12.30 hari. Okey? Baik, saya undur diri dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.